Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah. Pada malam ni sekali lagi kita diberikan keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di rumah Allah, dan istimewanya kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita di atas muka bumi ini. Moga-moga dengan pilihan Allah untuk kita berada di taman syurga dia, insya-Allah Allah juga akan tempatkan kita di syurga dia nanti, insya-Allah. Kita sambung kitab kita Sayrus Salikin, juzuk yang kedua, bab yang kelima, yakni pada pembicaraan adab-adab kita bersahabat ataupun kita berhubungan dengan manusia. Kita sampai kepada tajuk yang terakhir, yang last dah, yakni berkaitan dengan hak-hak yang mesti kita tunaikan. Dan bulan ni kita sambung hak anak yang mesti bapa tunaikan. Kita dah bincang sikit bulan yang lalu, bermula pada muka surat 345. Lepas itu kita sampai ke surat 346. Kita sampai dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu yu'aqqu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha fa iza balagha 6 sinina uddiba فإذا بلغ 9 سنين عُزِلَ فراشه فإذا بلغ 13 سنة ضرب على ترك الصلوات فإذا بلغ 16 سنة زوجه أبوه ثم أخذ بيده وقال له قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك فأعوذ بالله من fitnatika fid dunya wa azabika fil akhirah. Kita sampai tang tu. Artinya anak itu disembelih akikah daripadanya pada hari yang ketujuh. Itu hak anak yang pak kena buat. Jadi tuntutan akikah ke atas bapa tu. Yang dituntut buat akikah ni pak. Pada hari yang ketujuh, dan dinamai akan dia pada hari itu, hari yang dia akikah tersebut. Dan dibuangkan daripadanya segala yang menyakitkan akan dia. Moga-moga dengan akikah ini
Moga-moga penyakit-penyakit yang berserta dengan dia tu kita mohon kepada Allah supaya digugurkan. Maka apabila sampai ia 6 tahun, maka ajari akan dia adab perangai yang baik. Pertama Nabi kata, bila 7 hari, sembelih akikah bagi ke dia. Bila mai umur 6 tahun, dia kata, mula dah ajak dia akan adab perangai yang baik. 6 tahun ni kalau kita lah mengaji pastilah. Mengaji tadika, mengaji taski, mengaji tabika, mengaji tak kira lah. Kira 6 tahun tu dah mula mengaji dah. Mana 6 tahun tu kira boleh dah lah, dia tahu dah. Dia ajak macam-macam dah, adab makan, adab tidur. Pergi di sekolah tu dia ajak dah. Kalau tak masuk taski pasti tu dia hantar pergi ke mana pra. 6 tahun. Maka apabila sampai ia 9 tahun, maka asingkan tempat tidur dia. Dia tak boleh dah duduk tidur merengkel dengan mak pak dia. Tak boleh dah duduk tidur merengkel abang adik kak, tak boleh dah. Kalau dia lelaki, bagi duduk sekali dengan lelaki, abang dia ke adik dia. Kalau dia perempuan, duduklah dengan geng perempuan dia. Duduk dengan mak pun tak mau dah. 9 tahun. 9 tahun dah jadi 3 lah. Dia 3. Maka apabila sampai ia 13 tahun, 3 tahun 1 lah, 13 tahun, maka palu akan dia. Apa dia palu? Kukui lah dia, rotan lah. Jika ia meninggalkan sembahyang. Mana 3 tahun 1 tu kena piak dah. Maka apabila sampai ia 16 tahun, maka diperisteri akan dia oleh bapaknya. 16 cerdik dah kau budak lah. Kata cerdik lah. Budak lah dah jahat. Kalau anak pun cerdik lah. Tapi cerdik lain. Kita ni kira habis sekolah menengah lah. BSPM tu tanya, nak menikah? Dia tak mau ayah, mau kena kira pergi. Dia tak cek tak mau, ayah mau lagi. Kemudian mengambil ia dengan tangannya dan lalu dikatanya. Mengambil ia dengan tangannya ni maknanya nasihat yang bersungguh-sungguh lah. Apa nasihat kepada anak dia? Sesungguhnya, ni dah nak menikah dah ni, nak lepas dah dia. Telah aku ajari akan dikau akan adab yang baik. Dan aku ajari akan dikau akan agama. Dan telah aku peristerikan akan dikau. Maka aku meminta mempeliharakan dengan Allah daripada fitnahmu di dalam dunia dan siksamu di dalam akhirat. Jadi bila dah nak menikah dah, kena pesan ke anak. Ni aku nak abang ke hang ni, ayah nak abang. Dari kecil ayah belah hang. Ayah dah bagi ilmu agama. Ayah dah ajak adab-adab. Dan moga-moga dengan apa yang ayah lakukan kepada kamu hari ini, dari dulu, ayah harap moga-moga kamu tidak menjadi fitnah kepada ayah di dunia ini. Dan moga-moga ayah selamat di akhirat. Jadi apa tujuan kita mendidik anak-anak? Supaya anak-anak tidak jadi fitnah kepada kita di dunia. Dan anak-anak tidak menjadi punca kita mendapat siksa di akhirat. Jadi kalau kita niat macam tu, kita bela anak kita hantar dia pergi sekolah, dapat pahala. Kita hantar, kita ajak dia, kita rotan dia, kita suruh dia, dapat pahala. Pasal apa dapat pahala? Pasal kita dalam proses
untuk bentuk dia jadi manusia yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi proses tu proses yang menyebabkan Allah memberi pahala kepada kita. Duit ringgit yang kita belanja, boh minyak hantar dia pergi sekolah, duit yang kita bagi bekal dia nak makan di sekolah, duit tambang dia pergi sekolah, duit yuran dia belajar, semua dapat pahala kepada si ayah. Pasal niat kita tadi itulah. Supaya dia tidak menjadi fitnah kita di dunia dan dia menyelamatkan kita di akhirat. Dan sunat kasih sayang kepada segala anak itu. Bila kita bela anak, tak boleh duk benci. Disunatkan kita menumpahkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan sunat mengucup akan anak itu. Cium dia. Cium anak kita. Cium cucu kita. Peluk dia. Dakap dia. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucup akan cucunya Sayyidina Hasan, serta ia bersabda, innaman la yarham la yurham. Bahwasanya barang siapa tiada kasih sayang akan anaknya dan juga kepada orang lain, nescaya tiada dia dikasihi akan dia oleh Allah. Jadi Nabi kata, siapa-siapa yang tak kasih sayang kepada orang, Allah tak kasih sayang kepada dia. Siapa-siapa yang tak kasih sayang kepada anak-beranak dia, Allah tak kasih sayang kepada dia. Jadi kalau tuan-tuan nak Allah sayang kepada tuan-tuan, tuan-tuan sayanglah kepada orang. Jadi hadis ni berkaitan dengan seorang Arab Badui. Ketika dia tengok Nabi cium Sayyidina Hasan, cucu dia. Nabi peluk, Nabi gomoy lah, cium. Dia pelik. Dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, dia kata, aku ni ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah cium mereka. Maka Nabi sebut hadis ni lah. Nabi kata, siapa yang tak kasih sayang, maka Allah tak sayang lagi dia. Mudah ya. Jadi dalam hidup ni, seandainya kita inginkan kasih sayang Allah, maka kita kena sayanglah makhluk Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rihul waladi min rihil jannah. Bau anak itu daripada bau syurga. Anak-anak ni bau dia bau syurga. Sebab itu budak ni kita cium dia tak puas. Cium dia tak puas. Budak kecil lah. Hak tua ni tak dan cium pun puas dah. Ni hak kecil-kecil tu. Hak tua ni bau macam. Allah tambah hak bawah setahun. Allahu Akbar. 2 tahun tu. Peluk dia, bau syurga. Bau syurga. Dan berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman, ighsili wajha Usamata, faj'altu aghsiluhu wa ana anifatun, fadaraba yadayya summa akhazahu faghsala wajhahu summa qablahu summa qala qad ahsana bina izlam yakun jariyatan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagiku pada suatu hari. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, satu hari Nabi kata ke dia. Dia tu siapa? Sayyidatina Aisyah. Nabi kata apa? Basuh olehmu akan Usamah. Nabi suruh Sayyidatina Aisyah basuh muka Usamah. Usamah ni siapa? Cucu angkat Nabi. Anak kepada Zaid bin Harisah. Jadi Nabi kata, basuh olehmu akan muka Usamah. Maka aku pun membasuh akan dia. Padahal aku jijik akan dia. Dialah basuh ni, ya orang panggil apa? Bukan kalau bahasa kita ni panggil apa? Dia apa? Dia pancin ke? Macam itulah basuh. Maka memalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tanganku. Mana Nabi tampak sikitlah. Bukanlah tampak macam duduk tabuh orang tu.
Macam kita lah, kadang kita tampak tangan sikit. Kemudian mengambil ia akan dia. Nabi ambil Usamah. Maka Nabi sendiri membasuh ia akan muka Usamah tadi. Kemudian mengucup Nabi akan Usamah. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya telah berbuat kebaikan ia dengan kita. Kerana tiada ada ia jariah, yakni perempuan. Maknanya apa? Nabi kata, anak yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai kat kita ni, ataupun cucu kah, ataupun budak-budak kah, ianya adalah satu kebaikan, adalah satu kebajikan yang Allah Subhanahu Wa Taala besertakan kepada kita dalam kehidupan. Rezeki. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada anak-anak dia tu rezeki. Orang yang Allah Taala bagi kepada dia cucu rezeki. Orang yang Allah Ta'ala bagi kasih sayang, kecenderungan hati dia kepada anak-anak tu rezeki. Ada orang, tuan-tuan, dia tak minat budak-budak. Allah cabut rezeki tu. Ada orang dia rimah dengan budak-budak. Dia rimah. Ada orang lambat lepas tengok budak, dia syok. Jadi orang yang Allah campak dalam hati dia cenderung kasih kepada anak-anak, itu satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang dia tak ada anak, tapi Allah campak rasa kasih, rasa cenderung dia. Itu satu rezeki. Dan setengah daripada hak anak ke atas bapaknya. Ini hak anak ke atas bapak pula. Bahawa mencukupkan ia akan makanan anaknya. Dan pakaiannya selama ia berkehendak kepadanya. Ini sambungan dari tadilah. Maknanya, apa dia lagi hak anak? Yang pak dia kena buat? Yakni mencukupkan akan makanan anak dia dan pakaian anak dia selama mana anak dia berkehendak dan perlu kepada pakaian tersebut. Jadi pak kena sedia pakaian. Bila sedia pakaian ni, pertama kena pastikan pakaian tu menutup aurat. Dia ada anak perempuan. Sedia ni bukan takat bagi duit. Tapi pastikanlah pakaian yang anak perempuan kita beli itu menepati syariat. Jangan kata anak perempuan, anak lelaki pun macam tu lah. Kita kena cek lah. Walaupun pergi beli itu dia, tetapi quality control tu kita lah, QC ni. Nak kena kawalan kualiti ikut syariat tu. Mana yang seluar hang beli, Maya nak tengok. Baju yang hang beli macam mana? Menepati syariat atau tidak? Begitu jugalah isteri kita. Isteri itu lambanglah suami. Nak tahu suami dia terang mana, tengok isteri dia. Tengok isteri dia. Taulah laki dia terang mana. Kau takkan ada main sembang pompang-pompang tak jadi. Sengak bersembang pompang-pompang. Tengok bini dia, terang tu ya. Seseorang lelaki itu nak tengok dia, tengok bini dia. Dia boleh tak kontrol bini dia? Dia boleh tak kontrol anak-anak dia? Anak-anak dia dan isteri dia patuh tak pada syariah? Kalau tak patuh pada syariah, mana dia gagal? Walaupun dengar sembang derah. Jadi isteri-isteri, anak-anak perempuan kena bantulah. Supaya imej ayah kita, imej suami kita tu baik. Tidak, tak ada apalah. Kesian kat ayah, kesian kat suami kita. Dan setengah daripadanya bahawa wajib atas wali kanak-kanak itu, waris dia lah, bahawa menyuruh akan kanak-kanak yang sampai umurnya itu sempurna 7 tahun akan berbuat sembahyang dan sekalian ibadah, puasa, semua. Maknanya 7 tahun kena suruh dah. 7 tahun kena gerak dah sembahyang subuh. 7 tahun kena tanya dah sembahyang lahar tak lagi. 7 tahun kena tanya dah ni yang duk main ralik ni asak sembahyang tak lagi. 7 tahun kena tanya dah yang apa pergi mana ni dekat maghrib dah tak balik lagi nak sembahyang. Semua tu kena tanya dah. 7 tahun kena tanya dah, ni nak puasa ni. Bulan Ramadan ni puasa dah. Apa persiapan yang kena buat? 7 tahun kena dah.
Dan ditegahkan akan dia dari berbuat segala yang diharamkan. Apa saja benda yang tak boleh buat, dah kena latih dah 7 tahun. Walaupun dia tak baliak lagi. Kalau dia perempuan pun dia tak baliak lagi. Tapi 7 tahun tu dah kena latih dah. Suruh dah dia pakai tudung. Latih dah. 7 tahun tu kena suruh dah. Tapi tak boleh lah tibai lagi. Tibai dia tak sampai masa dia lagi. Tapi kena suruh. Tapi kalau 7 tahun kita suruh, 7 tahun kita latih, 9-10 tahun tak ada tibai lah. Itu yang maksud dia tu. Tapi kalau 7 tahun kita tak latih, dari mai 9-10 tu, payahlah. Dia nak lekat. Kan? Jadi 7 tahun kena suruh. Jangan tibai lagi, suruh dia. Budak perempuan pun nak suruh pakai tudung. Kalau dia tak mau pakai sangat pun, janganlah sampai duk rembas tak ketawa lah. Marah tak apalah. Sebab dia tak balik lagi. Jangan pula terbalik. Kita kadang-kadang budak baru setahun, bubuh tudung sampai meleret kat atas tanah. Mai 7 tahun tak suruh pakai dah. Terbalik kurang pula dah. Kan? Setahun tu tak tutup aurat, tak apa lagi. Tapi kalau nak berlatih tak apalah. Tapi dia tak lekat lagi lah. Dia bukan faham apa lagi. Ni mai 7 tahun tak suruh pula dah. Terbalik. Dan disuruh akan dia berperangai dengan perangai yang baik. Kena dah latih dia. Lalu depan orang macam mana. Nak keluar rumah minta izin ke apa ke. Dah mula dah latih dia. Cara bercakap dengan orang tua macam mana. Itu tujuh. Dan ditegahkan akan dia daripada berperangai ia akan perangai yang jahat. Dan pukullah akan anak-anak yang sampai umurnya itu sempurna 10 tahun. 10 tahun kena mula rotan dah. Atas meninggalkan sembahyang dan atas meninggalkan segala yang diwajibkan, mengerjakan akan dia atas orang yang aqil baligh. Aqil baligh ni mukallaf. Aqil dia punya akal dia sempurna. Baliak dia dah sampai umur dia. Bila ada dua ni orang panggil dia mukallaf. Yang kata mukallaf yang aqil baligh itulah. Ada orang yang dia berakal, dia main satu-satu masa dia tidak berakal. Ada? Umur 11 berakal, dia baliak katalah. Main 60 dia hilang akal. Menyanyuk lah 70. Tapi kalau baliak, dia sekali baliak, selama-lamanya baliak. Dia tak boleh umur 63 siapa tak semayang. Baliak hilang. Baliak hilang lah. Kembah lagi. Akil ya. Tapi kalau baliak, dia sekali baliak tu dia baliak sampai matilah. Kerana sabda Nabi SAW di dalam riwayat hadis yang sahih, murus sabiyya bis salawati iza balagha 7 sinina wa iza balagha 10 sinina fadribuhu 'alayha. Suruh oleh kamu akan kanak-kanak dengan berbuat sembahyang apabila sampai ia 7 tahun. 7 tahun suruh. Dan apabila sampai umur 10 tahun, maka palu, rotanlah akan oleh dia atas meninggalkan sembahyang itu. Dan pada setengah daripada riwayat, palu akan kanak-kanak itu apabila sampai umurnya 13 tahun. Ada riwayat 13. Atas meninggalkan sembahyang itu. Yakni yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripadanya hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Tahrirul Maqal pada bicara adab atfal, bahawa Nabi SAW bersabda bahawa mengajar adab seseorang kamu akan anaknya dengan memalu akan dia dengan cemeti. Cemeti ni rotan. Yakni terlebih baik daripada berbuat sedekah daripadanya dengan satu gantang fitrah. Dia nak buat bandingan. Maknanya kita rotan ataupun kita bentuk anak kita tu dengan perangai yang baik. Lebih baik daripada kita bersedekah. Itu maksud dia. Kita bentuk anak kita, kita ajak. Kita dah ajak selesai.
kita bimbing dia. Ada setengah dia ajak tak bimbing kan. Macam ayah semayang lah. Tapi kalau dia bimbing, dia suruh anak semayang, dia ajak anak dia pergi semayang. Dia bimbing dia. Proses tu, nilaian dia lebih baik daripada dia bersedekah. Pasal mengajak anak dengan adab yang baik, itu sedekah yang besar nilaian dia. Pahala dia berlanjutan. Sampai bila-bila. Dan lagi riwayat daripada Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala bahawasanya Nabi SAW bersabda, rahimallahu abdan allaqa fi baitihi sautan yu'addibu ahlahu. Memberi rahmat oleh Allah akan hambanya yang menggantungkan di dalam rumahnya akan cemeti rotan kerana mengajar adab dengan dia akan ahlinya. Jadi satu lagi riwayat daripada Imam Suyuti, orang yang gantung rotan di rumah ni. Gantung tu dengan niat menggunakan rotan tu untuk proses mendidik anak lah. Bukan gantung buah dalam frame saja buat pameran. Ini maknanya gantung tu gantung dalam usaha nak bagi anak-anak takut supaya anak-anak perangai baik. Dan memang digunakan rotan tu. Itu maksud dia. Bukan pakat pibu dalam frame saja beda tengok tu. Tak mau tu. Orang yang macam tu Allah memberikan rahmat. Allah merahmati rumah tu. Apa makna rahmati? Allah menaungi. Allah membantu. Orang yang dirahmati Allah permudah urusan dia. Orang yang hidup dia dirahmati Allah, sepanjang urusan hidup dia Allah permudahkan. Rezeki mudah. Hidup jadi mudah. Pekerjaan mudah. Orang yang Allah Ta'ala tak rahmati dia, walaupun dia boleh buat kerja, tapi kerja tu jadi payah. Dia boleh dapat rezeki, tapi rezeki tu dapat payah, mudah habis. Itu bila rahmat ni, Allah menaungi, Allah membantu kita. Antaranya orang yang dapat naungan rahmat Allah, orang yang senang hati dia pada jalan kebaikan. Allah permudah. Kalau untuk benda baik aja, Allah permudahkan dia. Itu tanda dirahmati lah. Macam rumah yang dirahmati, mudah baca Quran dalam rumah tu. Kelaku kelayak anak-anak dalam rumah jadi baik. Suami dengan isteri berkasih sayang. Anak menghormati mak ayah. Itu rumah yang dirahmati. Adapun hal mamluk, yakni hak hamba. Ni hak hamba pula. Atas orang penghulunya. Pemilik dia lah. Yakni beberapa perkara. Setengah daripadanya sabda Nabi SAW. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. At'imuhum mimma ta'kuluna. Waqsuhum mimma talbasuna. Wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun. Fama ahbabtum fa'amsiku wa ma karihtum fabi'u wa la tu'azzibu khalqallahi fa innallaha mallakakum iyahum walau sya'a lamallakahum iyakum. Takuti oleh kamu akan Allah pada hamba yang memiliki akan dia oleh tangan kamu. Jadi Allah Ta'ala, hadis Nabi ni, hadis Nabi bagi warning, Nabi bagi peringatan. Takut kita. Kut hamba yang di bawah tangan kita, kalau tak hamba, pekerja-pekerja kita ke? Orang bawahan ke? Seandainya kita melakukan kezaliman kepada mereka. Beri makan oleh kamu akan dia, daripada barang yang kamu makan akan dia. Maknanya bagi mengikut yang sepatutnya. Dan beri pakai oleh kamu akan dia, daripada barang yang kamu pakai. Dan jangan kamu berhati akan mereka itu daripada perbuatan yang tiada kuasa mereka itu memperbuat akan dia. Maka barang yang kamu kasih akan dia, maka pegang olehmu akan dia.
Dan barang yang kamu benci akan dia, maka jual olehmu akan dia. Maknanya jaga hamba kita elok. Kalau kita suka, kekal dia. Kalau tak suka, lepas dia. Jangan dah tak suka, duk pegang dia lagi, duk seksa dia. Begitulah juga orang bawahan kita. Pekerja kita kah? Bagi bidang tugas yang sepatutnya dengan gaji yang kita bagi. Bidang tugas yang sepatutnya lah dengan kemampuan dia, kita interview apa tu. Kalau kita suka dia, kekal dia. Kalau tak suka dia, abang pergi elok. Pilah cari kerja lain. Nampak hang buat kerja ni, nampak kuih teruk aku ni. Bukan kuih mudah ni, lepas dia. Jangan menyeksa dia dengan bebanan-bebanan yang tidak sepatutnya. Dan jangan seksa makhluk Allah. Maka kerana bahawasanya Allah memberi milik akan kamu akan dia. Dan jikalau menghendaki Allah, nescaya memilikkan mereka itu akan kamu. Dan Nabi akhiri hadis ni dengan bahasa kita, jangan duk sombong. Jangan duk megah. Dia jadi hamba kita. Dia jadi orang bawahan kita. Itu takdir Allah. Itu kehendak Allah. Allah boleh kalau nak buat kita jadi hamba dia. Allah boleh. Itu maksud dia. Allah boleh nak buat kita jadi orang bawahan dia. Boleh. Jadi hari ni kita kaya pasal apa? Betul usaha kita. Tetapi kehendak Allah. Allah menjadikan kita tokeh. Maka kita ada orang bawahan kita. Dan Nabi habaq. Nabi kata Allah boleh buat pula. Kita pula jadi pekerja. Pekerja kita boleh jadi tokeh kita. Boleh. Allah boleh buat. Jadi maksud dia macam tu. Jangan duk rasa juh. Duk rasa megah. Dengan kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Tambah musim-musim COVID ni lagi macam-macam. Kalau kita duk tengok tu, Allah boleh buat. Pilot jual burger. Pramugari jual tong gas. Allah boleh buat. Dulu dia duk heret bed lah, heret tung. Bukan hina pekerjaan tu. Tapi nak abang kata Allah boleh. Dulu duk ku atas awal lah, ku atas darat. Bukan hina pekerjaan, tak hina, mulia pekerjaan tu. Tapi nak abang, siapa sangka? Siapa sangka? Tak ada sangka. Allah boleh dulu menega tak apa jadi musim COVID, menega jadi. Ada yang dulu masa musim tak COVID, dia menega tak jadi. Musim COVID dia menega jadi tokeh besar pula dah. Waktu COVID ni orang duit tak ada, dia duit banyak pula. Allah boleh buat. Allah boleh buat segala-gala. Jadi ingat kita. Bila kita jadi orang atasan, ingat. Ini kehendak Allah menjadikan kita orang atasan, mereka bawah kita. Dan Allah boleh buat kalau Allah nak jadikan kita orang bawahan, mereka orang atasan. Boleh macam tu. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar, radhiyallahu anhuma, adalah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersembah ia akan Rasulullah dengan katanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim." Fasamata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala, "U'fu anhu fi yawmin 70 marratan." Ya Rasulullah, ada satu lelaki tanya Nabi, "Ya Rasulullah, berapa kali sehari semalam ni kami nak kena maafkan kesalahan hamba kami?" Jadi lelaki ni main mengadu kat Nabi. Dia punya pembantu kah, hamba kah ni rajin buat salah. Jadi salah dia tu berapa kali nak kena maaf? Maka diam daripadanya Rasulullah. Nabi diam saat. Kemudian Nabi bersabda. Nabi kata, "U'fu anhu fi yawmin 70 marratan." Maafkan oleh kamu daripada kesalahannya itu sehari 70 kali. Ya. Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau takat buat salah sekali itu, tak heran. Salah 70 kali kena maaf. Tu bagi pihak atas lah. Pihak hak bawah jangan guna buah ni. Dia pun duk guna buah ni buat salah 70 kali. Ni tak boleh lah. Hak ni beda hak atas. Beda orang atas. Orang yang memiliki orang. Kan kita dah duk jumpa dah. Nabi pun duk abang.
yang kecil hormat yang besar. Yang besar kasih yang kecil. Hormat ni peraturan. Mesti. Kasih ni budi bicara. Bos dengan pekerja. Bos hormat. Pekerja hormat bos. Bila hormat mana dia ikut peraturan. Bos orang besar dia kasih. Kasih ni makna budi bicara. Pekerja kena ikut peraturan. Kalau mai pukul 8 kena mai pukul 8, balik ke 4 kena balik ke 4. Tapi kadang-kadang dia manusia, dia mesti ada salah dia. Kadang-kadang dia terlambat. Bila terlambat, bos tadi yang mengasihi dia guna budi bicara. Tapi jangan terbalik. Pekerja duk guna budi bicara. Tak boleh lah. Macam ayah dengan anak lah. Anak hormat ayah. Makna bila hormat, mesti ikut peraturan ayah. Ayah pula kasih ke anak. Bila kasih, ada budi bicara. Ayah kata, anak mau balik pukul 6 petang. Anak kena ikut pukul 6 balik. Tapi kadang-kadang tergeleceh juga. Jadi 6 suku, 6 setengah. Jadi kadang-kadang tu, ayah dia tak hukum mengikut peraturan. Dia guna budi bicara. Tapi kalau terbalik, ayah lah. Anak kira duk guna budi bicara ya. Ayah kira nak guna peraturan ya. Tak boleh lah. Macam itulah kaedah dia. Dan setengah daripadanya lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu wal ya'kul ma'ahu fa in lam yaf'al falyunawilhu luqmatan." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mendatangkan seseorang kamu oleh khadamnya dengan makanannya, maka suruh duduk akan dia, maka hendaklah makan sertanya. Maka jika dia tiada berbuat ia akan demikian itu, maka capaikan akan dia makanan itu supaya dimakannya. Maknanya apa? Ra'ilah pekerja kita. Kalau dia tak ada kerja apa, panggillah makan sekali. Macam itulah maksud dia. Ni kadang-kadang ambuh, kita duk makan sedap-sedap, dia duk diri tengok. Kan? Kadang-kadang ada lah bibi ke apa ke. Kalau boleh dia makan lah, selalunya dia makan dah lah. Ataupun dia tak mau makan lagi, dia nak serve kita dulu. Tapi kita ni sebagai atasan ra'i lah, dia ajak sekali. Janganlah sombong. Jangan duk main tepi aku, pergi makan tempat lain. Ambuh kan. Kasang aku. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa ada padanya hamba perempuan, maka diperbuatnya akan dia gundik dan memperbuat kebajikan ia akan dia. Kemudian maka merdekakan ia akan dia dan mengahwini ia akan dia. Maka adalah yang demikian itu baginya 2 pahala. Ini pula Nabi kata, siapa-siapa yang ada hamba perempuan, dia jaga hamba perempuan dia tu elok-elok. Dia merdekakan hamba perempuan itu dan dia kahwin dengan hamba perempuan itu, dia dapat 2 pahala. 1 pahala merdeka, 1 pahala kahwin. Ini untuk hamba ni, bukan pekerja. Ini untuk hamba ni. Lagi abang kat bini dia ni, pekerja kedai aku ada 3 orang. Jadi akan aku merdeka dan kahwin dengan dia. Itu kan dia. Dia dah kena mengena. Ini untuk hamba. Dia dapat 2 pahala. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Al-'abdu iza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marrataini." Seorang hamba apabila nasihat, yakni patuh ia bagi penghulunya dan membaikkan ia akan berbuat ibadat akan Allah, maka pahala baginya 2 kali ganda. Makna kalau hamba pula, dia patuh kepada Tuan dan dia buat ibadat macam mana Allah suruh, pahala dia 2 kali ganda. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan tatkala dimerdekakan oleh Nabi SAW akan Abu Rafi',
maka menangis ia. Maka ditanya oleh orang baginya, maka katanya, adalah bagiku 2 pahala. Maka tatkala dimerdekakan, akan daku maka hilang 1 pahala. Yang ini diceritakan Abu Rafiq, waktu Nabi SAW merdekakan dia teriak. Patut dia syok lah, dia teriak. Orang tanya pasal apa? Orang teriak, patut orang syok lah. Dia kata, dulu masa aku jadi hamba, amal ibadat aku 2 kali ganda. Lah aku jadi orang merdeka, dah lah. Tinggal 1 lah. Dan lagi, habis last. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَجُمْلَةُ حَقِّ الْمَمْلُوكِ أَنْ يُشْرِكَهُ فِي طَعْمَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَلَا يُكَلِّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْكِبْرِ وَالْإِزْدِرَاءِ وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْ زَلَّتِهِ وَيَتَفَكَّرَ عِنْدَ غَضَبِهِ عَلَيْهِ بِحَفْوَتِهِ أَوْ بِجِنَايَتِهِ فِي مَعَاصِهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ وَتَقْصِيرِهِ فِي طَاعَتِهِ مَعَ أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَوْقَ قُدْرَتِهِ. Maka perhimpunan hak orang yang dimiliki akan dia itu, bahawa menyengutukan ia akan hambanya di dalam makanannya dan di dalam pakaiannya itu. Maknanya hamba kah, pekerja kita kah, kita jangan sombong. Kita bersama-sama dengan mereka. Dan jangan memberati ia akan dia lebih daripada kuasanya. Maknanya jangan bagi kerja kat dia lebih daripada bidang tugas yang sepatutnya. Dan jangan melihat kepadanya dengan tilik membesarkan diri dan menghina akan dia. Dan bahawa memaafkan daripada kesalahan itu. Jangan tengok orang bawahan kita dengan pandangan hina. Hampa tu siapa? Ni siapa? Hang tak kenal aku ke? Sebab sombong itu. Dan hendaklah dia berfikir pada ketika marah atasnya akan kesalahannya atau dosanya di dalam ia berbuat maksiat dan di dalam berbuat dosa atas hak Allah. Bila kita marah, kita nak marah ke dia, ingat kita juga banyak dosa. Kita juga banyak kesilapan. Bagaimana kita harap orang memaafkan kita, macam itulah dia harap untuk dia dimaafkan oleh kita. Macam tu. Dan memikirkan taksirnya di dalam taat akan Allah, serta memikirkan bahawasanya kudrat Allah mengatasi kudratnya. Ini penting. Last kali. Imam Ghazali tutup kitab ni. Bab ni dia kata apa? Dan memikirkan taksirnya. Kesilapan, kesalahan yang kita buat kepada Allah. Sama ada disengaja atau tak disengaja. Sama ada disedari atau tidak disedari. Ingat, banyak. Dalam hidup kita ni banyak ketaksiran yang kita lakukan. Dan dia kata, hendaklah kita fikir. Fikir ni ambil ingat. Bahawa kudrat Allah mengatasi kudrat kita. Dia tutup dengan tu. Maknanya kita ada sedikit kudrat yang diberikan oleh Allah. Tapi ingat, Allah mengatasi segala-galanya. Kita usahalah macam mana pun kebergantungan kita kepada Allah. Terutamanya musim-musim Covid ni lah. Kita kena ikhtiar, kena. Ni yang mana kerajaan buat ni elok dah. Sembahyang jarak ke, pakai mask ke. Nah, peraturan-peraturan yang dibuat ni elok. Kita ikut, itu ikhtiar. Tetapi janganlah kita hanya bergantung kepada ikhtiar semata-mata. Kita juga perlu bertawakal kepada Allah. Maknanya sampai ada orang ni sampai ikhtiar lupa tawakal. Pun tak mau juga. Ikhtiar sampai lupa tawakal. Seolah-olah tak ada Allah. Seolah-olah hanya dengan ikhtiar ni sajalah kita tak dapat Covid. Amboi. Kan? Jangan sampai tahu tu. Tapi ikhtiar kena. Tapi jangan ikhtiar mengatasi tawakal. Penyakit mai daripada Allah.
Yang menyembuhnya juga Allah. Jadi kalau kita ikhtiar macam mana pun, kalau sampai masa takdir Allah nak jadi. Kalau Allah tak mau bagi jadi, tak jadi. Jadi ikhtiar ya. Tapi jangan menuhankan ikhtiar semata-mata. Jangan tinggalkan tawakal kita kepada Allah. Apa saja usaha kita. Dalam hidup kita, ya. Kita berbuat ibadat ni pasal apa? Kita nak syurga Allah. Betul? Tapi syurga milik Allah. Allah boleh bagi kat kita, Allah boleh tak bagi kat kita. Jadi kebergantungan kita kepada Allah ya, usaha pun ya dengan berbuat kebaikan. Apa saja. Kita kena selari benda tu. Ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Jangan ikhtiar semata-mata tak ada tawakal, jangan tawakal semata-mata tak ada ikhtiar. Bagi selari. Kita orang awam ni bagi selari. Ikhtiar pun ya, tawakal pun ya. Jadi wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Jadi tamatlah kitab kita pada malam ni tuan-tuan. Saya pun tak ingat kita mula bulan berapa itu. Kita mula 1 hari bulan 10 2017. 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Jadi tuan-tuan, segala kitab ni saya yang diijazahkan oleh penyusun kitab ni, maka saya juga mengijazahkanlah kepada tuan-tuan untuk mengamalkan dia, insya-Allah. Jadi sekadar itulah dulu. Moga-moga ada kebaikan dan ada kemanfaatan sepanjang kita berdiskusi kitab kita ni. Moga-moga Allah memberkati ilmu kita. Segala yang kita pelajari Allah mudahkan untuk kita mengamalkan. Kita tak mau sekadar kita mengetahui, kita juga boleh beramal dengan ilmu kita, insya-Allah. Jadi saya minta maaf lah sepanjang kebersamaan tuan-tuan ni. Kalau kod-kod ada apa perkataan ke, saya pernah terkata kat tuan-tuan ke apa ke, saya minta maaf lah. Dan saya pun maaf tuan-tuan duk kata kat belakang tu pun saya minta maaf. Saya maafkanlah. InsyaAllah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Jadi takat tu dulu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diri dulu. Saya dah selesai solat. Assalamualaikum.